Bismillahirrahmanirrahim. Babun haddatsana Abdul Wahhab al-Warraq al-Baghdadi qala akhbarana Abdul Majid ibn Abdul Aziz an ibn Jurayj an al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Uridat alayya ay fi lailatul mi'raj, dibentang kepada aku pahala-pahala umat aku, hatta al-qazatu yukhriju har-rajulu. Maksud ujuru ummati ay sawabu a'malihim, pahala amalan mereka, amalan umat tu dikemuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-qazatu, sehingga kekotoran seperti debu, tanah dan sebagainya, sapu, cuci, yukhrijuhar rajulu minal masjid, seseorang keluarkan qazat tu, kekotoran tu daripada masjid. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan begitu juga dikemukakan kepada aku dosa-dosa umat aku. Falam ara dhanban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Pahala lupa, dosa lupa ayat Quran dah hafal tu dibentang ke atas aku, dosa-dosa umat aku, maka aku tidak melihat satu dosa pun yang lebih besar daripada surah-surah daripada Al-Quran ataupun ayat di mana diberikan kepadanya, kepada seseorang lelaki, kemudian dia lupakan ayat tu, surah tu. Jadi nisyanul Quran tu kira dosa paling besar. Sapu, cuci, bersihkan masjid, walaupun buang debu daripada masjid sekalipun, pahala tu juga akan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita supaya menjaga Al-Quranul Karim, yang mana dah hafal tu jangan bagi lupa, sentiasa hafal, sentiasa ulang hafal, sentiasa baca, sentiasa biar ada dalam ingatan kita. Dan juga jangan kita anggap amalan-amalan kecil-kecil ni tidak perlu kita lakukan dan sebagainya. Walaupun amalan tu, kebaikan tu sedikit, kecil, tapi akan memberi faedah besar di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bangga dengan amalan-amalan umat dia dan tidak suka dengan dosa-dosa umat dia lakukan itu. Jadi utamakan berbuat kebaikan dan tinggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa-dosa pada kita. Hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, ay illa min hadzal tariqi, wa dzakartu bihi Muhammad ibn Ismail. Dan saya memberi peringatan, menceritakan dengan hadis itu kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari
falam ya'rifhu wastaghrabahu, maka Imam Bukhari tidak mengenali hadis itu dan menganggap gharib hadis itu. Qala Muhammadun wa la a'rifu lil Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab sama'an min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qawlahu haddathani man syahida khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, saya tidak mengenali bagi Muttalib bin Abdullah bin Hantab ni sama mendengar hadis daripada salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sabda kata-katanya, iaitu haddatsani man syahida khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa menghadiri khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu Abdullah bin Abdurrahman yaqulu, dan juga saya dengar Abdullah bin Abdurrahman kata, la na'rifu lil Muttalib sama'an min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengenali bagi Muttalib ni sama mendengar hadis daripada salah seorang di antara sahabat Nabi. Maksudnya sanad ni munqati min aqsamid dhaif, sanad munqati, terputus sanad ni disebabkan dia tidak dengar hadis ni daripada mana-mana sahabat. Kira sanad terputus ni isyarat kepada hadis dhaif. Qala Abdullah wa ankara Ali ibn al-Madini, Abdullah kata Ali bin al-Madini Imamul Jarh wa Ta'dil ni ingkar, maknanya tidak menyokong berkenaan dengan Muttalib ni dengar hadis daripada Anas bin Malik tu. Maksudnya Ali bin Al-Madini juga menolak Muttalib ni dengar daripada Anas bin Malik tu. Jadi dalam sanad tu anil Muttalib bin Abdullah bin Hantab an Anas bin Malik, begitu. Jadi dalam sanad nyata Muttalib ni ambil riwayat daripada Anas bin Malik, tapi muhaddisin menolak sama daripada Muttalib yang dia dengar daripada Anas bin Malik tu. Maksudnya di sisi Imam Bukhari, di sisi Ali bin Al-Madini, itu imam jarah ta'dil, mereka sepakat kata Muttalib ni tidak dengar hadis daripada mana-mana sahabat, daripada Anas bin Malik juga tidak dengar. Babun haddatsana Mahmud bin Ghailana qala akhbarana Abu Ahmad qala akhbarana Sufyan 'anil A'mashi an Khaisamah 'anil Hasan an Imran bin Husain annahu marra 'ala qari'in yaqra'u yaqra'ul Qur'ana. Hasan Basri riwayat daripada Imran bin Husain. Imran lalu di sisi seorang yang sedang baca Al-Quran. Summa sa'ala, kemudian orang tu meminta-minta. Maksudnya sa'ala ay talaba minan nasi syai'an minar rizqi, minta sesuatu untuk perbelanjaan dia. Fastarja'a, Imran dia ucap istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca. Sebab ini yang baca Quran ni dicuba dengan musibah ini, minta di sisi orang dengan membaca Quran di hadapan orang, itu bagaikan satu bala musibah bagi dia. Bukannya kira baik
perkara itu sebab tujuan dia baca Quran ni nak minta duit, nak minta apa-apa daripada orang. Jadi sebab itulah fastarja'a, Imran kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, thumma qala, kemudian Imran kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana, sesiapa baca Quran falyas'alillaha bihi, kemudian dia meminta-minta di sisi Allah dengannya, bihi ay bisababi qiraatil Qur'ani, ba sababiyah, dengan sebab dia baca Quran, dia minta di sisi Allah berkait urusan dunia dan juga urusan akhirat, apa saja dia menghendaki, dia minta di sisi Allah. Jadi orang baca Quran falyas'alillaha bihi, mintalah di sisi Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'ana yas'aluna bihi an-nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa kumpulan akan wujud, akan datang, akan muncul, mereka baca Quran, kemudian mereka meminta-minta dengan membaca Quran itu di sisi orang ramai. Qala Mahmudun hadha ay Khaisamatul Basri alladhi rawa anhu Jabirunil Ju'fi wa laysa huwa Khaisamah bin Abdurrahman. Mahmud bin Ghailan kata, Mahmud bin Ghailan Syekhul Tirmizi yang awal sanad tadi, haddatsana Mahmud bin Ghailan tu, Mahmud bin Ghailan kata ini maksudnya Khaisamah ni Basri yang riwayat daripadanya oleh Jabir Ju'fi. Dia tu bukan Khaisamah bin Abdurrahman, Khaisamah yang disebut dalam sanad ni selain daripada Khaisamah bin Abdurrahman. Jadi Khaisamah bin Abdurrahman ni Kufi, siqah, ini orang lain. Maksudnya Khaisamah lain. Anil A'mashi an Khaisamata anil Hasani an Imran bin Husain, dalam sanad tu ada Khaisamah tu. Hadza hadithun hasanun wa Khaisamatu hadza. Jadi Khaisamah tadi Mahmud bin Ghailan kata bukan Khaisamah siqah tu. Jadi siapa Khaisamah tu? Khaisamatu hadza syaikhun basriyun. Khaisamah ini adalah seorang syekh berasal daripada Basrah. Khaisamah Basri. Yang satu lagi yang siqah tu, yang Ju'fi riwayat Jabir Ju'fi riwayat daripada dia tu, bukan kata Khaisamah bin Abdurrahman tu, itu Kufi siqah. Yang ni Basri. Yukna Aba Nasrin, digelar dia tu dengan gelaran Aba Nasr. Qad rawa an Anas bin Malikin ahaditha. Khaisamah Syekh Basri itu dia riwayat daripada Anas bin Malik beberapa banyak hadis. Wa qad rawa Jabirunil Ju'fi an Khaisamah hadza aidan. Terkadang Jabir Ju'fi juga riwayat daripada Khaisamah ini. Jadi Imam Tirmizi sambil membawa hadis dia teliti sanad dan juga rawi-rawi. Kadang rawi ni ada nama yang sama, takut tertukar rawi siqah dengan rawi tidak siqah. Bila dah tukar orang akan timbul masalah.
yang riwayat hadis ni contohnya rawi siqah, orang anggap sama-sama dari itu tidak siqah. Jadi asal daripada siqah hadis boleh jadi sahih ataupun hasan ni, bila dah tukar orang anggap daripada rawi dhaif, hadis ni dhaif, boleh jadi begitu. Jadi sebab tu imam-imam hadis, penyusun kitab-kitab hadis amat berhati, dan mereka jaga ni rawi ni bin siapa, kufi ke, basri ke, siqah ke, tidak. Jadi mereka akan bagi tahu ada masalah-masalah rawi apa semua ni. Jadi Imam Tirmizi memang jaga perkara tu. Haddatsana Muhammad bin Ismail al-Wasiti. Imam Bukhari kata Muhammad bin Ismail Wasiti. Ini bukan Muhammad bin Ismail Bukhari. Ini rawi daripada Baghdad, saduq. Akhbarana Waqi'un qala akhbarana Abu Farwata Yazid bin Sinan an Abi al-Mubarak an Suhaib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimuhu. Riwayat daripada Suhaib bin Sinan, sahabi masyhur. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istahalla maharimahu, orang yang menghalalkan haramnya, asalnya hukum haram, orang berani halalkan haram tu, dia tu ma'aman al-Quran, bukan yang beriman dengan Quran. Orang yang beriman dengan Quran betul-betul ada sifat takut kepada Allah, tidak akan mengharamkan halal ataupun tidak menghalalkan haram, tidak mengharamkan halal, tidak bawa cara-cara tu. Jadi yang menghalalkan haram ni orang tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Wa qad rawa Muhammad bin Sinan an abihi hadzal haditha فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن سهيب ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف وأبو المبارك رجل مجهول. Terkadang Muhammad bin Sinan, riwayat daripada ayah dia hadis ni, kemudian Muhammad bin Sinan tambah dalam sanad ni an Mujahidin an Sa'id bin Musayyib an Suhaib, begitu. Dan Muhammad bin Yazid tidak mutaba'ah di atas riwayat dia, jadi dianggap riwayat itu dhaif. Dan Abul Mubarak an Abil Mubarak an Suhaib, dalam sanad tadi haddatsana Muhammad bin Ismail al-Wasiti, di situ di bawah tu an Abil Mubarak an Suhaib bin Abil Mubarak tu kata rajulun majhulun, rawi majhul. Rawi majhul ni dalam istilah muhaddisin, rawi tidak diketahui diri rawi itu satu. Yang kedua, rawi tidak diketahui sifat.
Dan terkadang nama rawi tahu, yang riwayat ni siapa tahu nama rawi itu, tapi sifat dia sama ada siqah ataupun tidak, itu tidak diketahui. Dan satu lagi, diri rawi itu tidak diketahui. Siapa dia tu? Dalam sanad sebut haddatsana rajulun, begitu. Rajul tu siapa? Tidak tahu. Jadi daripada situlah muhaddisin kata majhul ada dua, majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain ni diri rawi itu tidak diketahui. Majhulul hal ni diri rawi tahu, tapi sifat rawi itu tidak diketahui. Kemudian rawi majhul ni, majhulul hal ni ada pula dua jenis, majhulul hal zahiran wa batinan satu, yang kedua majhulul hal batinan la zahiran. Pertama majhulul hal zahiran wa batinan, yang kedua majhulul hal batinan la zahiran. Ada dua. Majhulul hal zahiran, tidak diketahui hal keadaan rawi luaran, sama ada dia tu menjauhi diri daripada dosa besar ke ataupun dosa kecil, berita tu tidak dapat berkesan. Dan majhulul hal batinan ni, dalaman rawi tu tidak diketahui, sama ada dia tu bersih daripada fisik, fujur dan sebagainya. Itu maknanya bila kata rawi itu majhulul hal batinan wa zahiran, maksudnya kedua-dua keadaan rawi tidak diketahui. Ada tak rawi ni bersih daripada fisik, fujur, dalaman dia, ataupun luaran dia tu menjauhi diri daripada dosa besar ataupun dosa kecil ke apa, keadaan dia tidak dapat berkesan, tidak dapat tahu. Itu majhulul hal batinan wa zahiran. Jadi riwayat daripada majhulul ain dan majhulul hal zahiran wa batinan, banyakkan muhaddisin tidak nak terima. Satu lagi majhulul hal batinan la zahiran, maksudnya tidak diketahui keadaan rawi dalaman. La zahiran, bukan zahir. Maksudnya zahir ni dapat tahu keadaan rawi itu, dapat tahu dia ni menjauhi diri daripada dosa besar dan juga dosa kecil. Maksudnya boleh kita kata rawi itu siqah, dalaman tidak tahu. Itu susah nak tahu. Itu panggil majhulul hal zahiran la batinan, tidak diketahui. Majhulul hal batinan, tidak diketahui dalaman. Dan la zahiran, bukan tidak tahu luaran, maksudnya luaran dapat tahu. Jadi di sisi muhaddisin, majhulul hal batinan la zahiran yang akhir sekali itu, hadis daripada rawi majhul tu diterima. Dan di sisi Imam Abu Hanifah ada syarat, rawi majhulul hal batinan la zahiran tu mesti daripada kurun salasah, maknanya dia hidup dalam lingkungan 300 Hijriah. Rawi majhul tu, kalau begitu hadis daripada rawi majhul batinan la zahiran tadi boleh terima. Kalau lebih daripada kurun salasah tu, Imam Hanifah kata tak boleh terima dah. Hadza hadithun laisa isnaduhu bidzaka,
laisa isnaduhu bizaka ay bil laisa bil qawi ay dhaifun. Ini adalah hadis sanadnya tidak begitu kuat, maksudnya dhaif sebab dalam sanad tu ada rawi majhula ya? Jadi dalam kitab Sunan Tirmizi ni begitulah, riwayat daripada rawi majhul ada. Terkadang dikatakan apa nama rawi itu biasanya kebiasaan dia suka riwayat hadis munkar, tapi Imam Tirmizi ambil masuk hadis-hadis tu dalam Sunan Tirmizi dia. Jadi kita nak kritik Imam Tirmizi, nak kata Imam Tirmizi ni tak betul, kenapa bawa masuk hadis-hadis daripada rawi majhul tu, kenapa dianggap rawi tu munkar, ambil juga riwayat daripada rawi itu masuk dalam kitab dia. Tak jumpa ke hadis sahih? Hadis sahih ada banyak, tak cukup ke? Modal orang sekarang ni macam tu kan. Dia kritik imam, modal apa? Ilmu orang sekarang ni ilmu kritik ulama dulu, ilmu caci maki, beradab dengan imam-imam, itu ilmu orang sekarang hebat. Jadi sebenarnya Imam Tirmizi imam besar, hidup zaman khairul qurun, tidak serupa kita hidup zaman apa? Syarul qurun. Imam mazhab, imam hadis 6 hidup dalam lingkungan khairul qurun, zaman hampir dengan zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Zaman kita ni hampir dengan Dajjal. Sekarang dah ada kuncu-kuncu Dajjal ilham kita. Hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu, tak boleh amal. Imam Syafi'i tak betul, Imam Tirmizi ni banyak masuk hadis dhaif dalam kitab Sunan Tirmizi dia. Tidak jumpa hadis sahih gitu. Bawa mengaruh, banyak ilmu mengaruh bawa masuk dalam masyarakat. Imam Tirmizi tahu sangat hadis mana boleh amal, hadis mana tak boleh amal. Dan dia susun kitab Sunan Tirmizi di bawah jagaan Imam Bukhari. Imam Bukhari kenal sangat hadis sahih. Dia susun kitab Sahih Bukhari, kitab sahih saja dia isi. Imam Tirmizi apa sahaja ada masalah dia rujuk Imam Bukhari. Dalam kitab Sunan Tirmizi kita banyak jumpa kan, qala Abu Isa sa'altu Muhammadan. Abu Isa Imam Tirmizi kata, aku tanya Muhammad maksudnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, tu Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Bila Imam Bukhari jawab, dia tulis dalam Sunan Tirmizi dengan menyebut qala Muhammadun, Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata begini, dia tulis jawapan tu. Jadi ketika tu kitab Sahih Bukhari dah ada, Sahih Muslim dah ada, Sunan Abi Dawud dah ada, Sunan Nasa'i dah wujud. Imam Tirmizi pula nak buat kitab Sunan Tirmizi pula. Sepatutnya Imam Bukhari lah larang dulu. Abu Isa, anak murid aku, kau sibuk apa nak buat Sunan Tirmizi tu? Aku tengok kau masuk hadis dhaif, rawi majhul punya riwayat pun kau ambil masuk. Sunan Tirmizi kau ni banyak tak betul aku nampak. Sahih Bukhari aku kan dah ada, tak cukup ke? Sepatutnya Imam Bukhari tanya dulu dengan Imam Tirmizi tu kan. Larang Imam Tirmizi buat Sunan Tirmizi. Tapi Imam Tirmizi, Imam Bukhari tidak sempit ilmu macam kita ni sempit ilmu, baru belajar sikit cakap banyak, begitu cara kita ni. Jadi Imam Bukhari dia tahu mana boleh amal, mana tak boleh. Dia susun kitab Sahih Bukhari masuk sahih saja, itu
satu target dia nak keluarkan hukum ahkam daripada hadis, mestilah hadis itu sahih. Sebab tu dalam Bukhari ni sahih belaka, sebab tujuan utama Imam Bukhari susun kitab Sahih Bukhari ni ijtihad, keluarkan hukum daripada hadis. Imam Muslim pula lain, tujuan dia, setiap imam kutubus sittah ada masing-masing tujuan utama, tujuan tertentu. Imam Tirmizi pula tujuan dia bayanul mazahib, menerangkan mazhab-mazhab dalam kitab dia. Kita belajar hadis tolak mazhab. Imam Tirmizi menulis Sunan Tirmizi, masukkan mazhab dalam kitab dia. Dia yang menerangkan mazhab. Kagum dengan imam-imam mujtahidin. Kita baca hadis, baru dua buah hadis, kita mula biadab dengan imam-imam mazhab, kritik alim ulama. Apa cara kita baca hadis tu, belajar hadis tu? Imam Tirmizi sambil bawa hadis, terangkan mazhab, terangkan masalah-masalah sanad. Baik, itu urusan Imam Tirmizi. Kita nak tahunya, ada tak ulama terima kitab Sunan Tirmizi ni, dan adakah ulama kemudian beramal dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ni? Selepas daripada Imam Tirmizi selesai susun kitab Sunan Tirmizi dia bawa kitab dia bersafar. Banyak negara dia pergi, daripada Khurasan sampai Mesir, Baghdad dia pergi, dekat ulama-ulama muhaddisin terkenal, ulama-ulama besar masih ada merata tempat tu. Dia pergi ke muka Sunan Tirmizi, dia bagi tahu, mereka tengok Sunan Tirmizi dan mereka setuju, sokong dan kata baik, kitab ni ulama semasa dah setuju. Kemudian ulama yang wujud kemudian daripada Imam Tirmizi, kajian daripada muhaddisin dapati, katanya hadis-hadis, ulama muhaddisin kemudian mengakui dan kata hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi semuanya diamal di sisi fuqaha, walaupun hadis itu bercanggah. Contohnya Nabi SAW larang ketika istinja ni tak boleh kurang daripada 3 batu. Ada juga Nabi SAW sendiri, bila Abdullah bin Mas'ud hantar dekat Rasulullah SAW 2 batu dengan 1 tahi binatang kering, Nabi SAW lempar tahi binatang kering tu dengan 2 batu tu, Nabi SAW istinja. Jadi 2 hadis ni bercanggah. Imam Syafi'i amal dengan hadis, kata tak boleh kurang daripada 3 batu. Dalam mazhab Syafi'i istinja bil hajar mesti wajib 3 batu. Imam Abu Hanifah pula amal dengan hadis satu lagi, kata 2 batu pun Nabi SAW istinja juga. Jadi daripada situ Imam Abu Hanifah kata 2 batu pun boleh, tidak wajib 3 batu. Bilangan tidak penting, asalnya an-naqa, bersih suci itu penting. Jadi maknanya walaupun hadis itu bercanggah, masing-masing imam pegang dengan satu-satu hadis itu mengikut kajian mereka, mengikut kebolehan ijtihad mereka, berdasarkan kaedah-kaedah di sisi mereka. Mereka memilih. Dengan tu, walaupun hadis tu bercanggah, dalam Sunan Tirmizi ada 2 hadis tu, maknanya semua hadis diamal di sisi fuqaha, masing-masing ambil hadis tu. Jadi muhaddisin kata dalam kitab Sunan Tirmizi hanya 2 hadis sahaja tidak diamal di sisi fuqaha, yang lain semua diamal. Cuba kita faham di situ. Kalau kata selain daripada 2 hadis semua diamal,
sekarang kita duk baca ni, duk jumpa rawi majhul lah, hadis dhaif lah. Jadi maknanya hadis-hadis daripada rawi majhul ataupun hadis kata tadi sanad terputus, dhaif, semuanya diamal di sisi fuqaha. Dan Imam Tirmizi selalu sebut wal amalu alaihi ahlul ilmi min ashabin nabi. Selalu dia sebut hadis ni diamal di sisi sahabat, ulama di kalangan sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Jadi maknanya walaupun ada masalah sanad apa, hadis tu diamal di sisi sahabat. Jadi daripada situlah ulama kata hadis-hadis dalam kitab Sunan Tirmizi ni semuanya diamal kecuali dua hadis. Apa dua hadis tu? Satu, ingat lagi? Ya? Tak dengar tak? Jamak semayang tu, Nabi SAW duduk di Madinah, tidak musafir. Jamak semayang zuhur, asar, maghrib, isya. Fuqaha tidak buat hukum daripada hadis tu, tidak beramal. Satu lagi, orang minum arak dah sebat 3 kali dah, fa in ada rabi'ata faqtuluhu. Ada hadis, jika orang tu ulang minum sampai kali yang keempat, faqtuluhu, bunuh dia. Tapi dalam pak mazhab tak ada hukum begitu. Orang minum sampai 4 kali, bunuh dia, tidak ada. Jadi maknanya dua hadis tu tidak diamal di sisi kebanyakan fuqaha. Itu saja. Itu pun ulama Ahnaf kata kalau nak amal juga dua hadis tu boleh. Tengok ulama halus kaji kata yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamak di Madinah, tidak musafir tu, kalau nak amal dengan cara jamak suri. Jamak suri ni semayang zuhur, semayang pada akhir waktu, kemudian sekejap masuk asar, sebaik saja masuk asar, semayang asar. Maksudnya dalam waktu, tidak jamak takhir, jamak takdim, jamak kasar, tak. Semayang ada, cuma lewatkan satu masa, segerakan satu masa, bergabung begitu. Maghrib, isya begitu. Maghrib semayang akhir waktu, isya awal waktu. Itu dinamakan dalam mazhab Hanafi jamak suri. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak sah semayang cara tu. Jadi ulama Ahnaf kata yang fuqaha tinggal, tidak amal semayang jamak tadi, dengan cara jamak suri boleh amal. Tengok ulama halusi kaji, seboleh-bolehnya tak mau tinggal mana-mana hadis tidak amal. Mereka mau amal juga, cari jalan macam mana cara nak amal. Dan ulama Ahnaf kata hadis berkenaan dengan bunuh orang minum arak sampai kali yang keempat tu, faqtuluhu tu, mereka amal dengan cara ta'wil faqtuluhu tu dengan makna fa'azziruhu, ta'zir, maknanya buang negeri, halau daripada tempat kediaman dia, bagi dia duduk jauh dengan ahli keluarga dia, supaya dia insaf. Dengan cara tu juga boleh amal hadis tu. Jadi pengetahuan begitu tu penting bagi kita sambil kita baca hadis ni. Kalau tidak, penyakit nak amal hadis sahih saja, tak mau amal hadis dhaif ni dah lekat dalam otak kita. Kita pula baca hadis, jumpa hadis dhaif, jumpa hadis rawi majhul, kita pun tengah duk baca, jadi ragu-ragu dalam hati,
mungkin fikir apalah Imam Tirmizi ni, kata imam hadis terkenal, hafizul hadis, 100,000 hadis hafal lah. Lepas tu tak ada hadis sahih ke, banyak hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi. Sambil-sambil baca kita ragu-ragu, hak berani celupa mulut pula, dia akan kata apalah Imam Tirmizi ni tak betul lah. Itulah sebab di mana-mana pusat pengajian hadis Kutubus Sittah ni, di Hind, Pakistan, India, Pakistan, Burma, Bangladesh, sekarang ni South Africa, sebelum mengaji Kutubus Sittah, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebelum mengaji kitab-kitab tinggi tu, kena belajar dulu semua ilmu. Untuk memahami Al-Quran perlu 4-15 ilmu, kena belajar dulu satu persatu, belajar dalam masa 7-8 tahun. Zaman kita belajar dulu 10-11 tahun, ngaji banyak bidang, akhir sekali baru buka Kutubus Sittah tu. Kita sekarang ni nak amal Quran Sunnah, buka Bukhari selalu. Ilmu tak ada, apa pun tak ada, asas tak ada, cuma ada penyakit. Ada penyakit apa? Nak amal Quran Sunnah, nak amal hadis sahih, dhaif tak mau. Dengan ilmu tu, dengan asas tu belajar hadis, jadi kocak habis. Hadis dhaif tolak. Kalau nak tolak hadis dhaif, akan timbul dengan Bukhari lagi. Kalau kita duk kritik sangat maudhu' dengan Bukhari pun boleh timbul masalah. Sebab apa? Dalam kitab Bukhari pun, yang Imam Bukhari dah tasahih hadis sahih, Imam Yahya bin Ma'in tu guru Imam Bukhari, di sisi dia hadis tu dhaif, Imam Bukhari sahih. Ada satu hadis Imam Ibnul Jauzi kata maudhu' hadis tu dalam Bukhari. Macam mana kita nak kira? Itulah sebab sebelum kita buka kitab Kutubus Sittah ni, perlu kita menguasai banyak bidang ilmu. Di situlah guru-guru mengajar akan bimbing, akan didik cara macam mana nak faham hadis tu. Kalau dapat belajar dengan talaqi musyafahah betul-betul, di bawah jagaan guru-guru benar-benar memahami hadis, barulah kita akan dapat fahaman sebenar. Kalau tidak, jadi orang kata apa? Huru-hara. Huru-hara ke hara-huru. Akan kocak ilmu kita ni. Kalau dia kocak kita seorang tak apalah. Kita selalu fikiran orang ramai, kelirukan orang, itu bahaya. Baik. Hada hadithun laisa isnaduhu bizaka. Ini adalah satu hadis di mana sanadnya tidak kuat, maksudnya dhaif. Wa qad khulifa Waqi'un fi riwayatihi. Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah ni anak murid Imam Abu Hanifah, guru Imam Syafi'i. Waqi' ibn al-Jarrah perselisihkan dalam riwayat dia. Waqala Muhammadun Abu Farwata Yazid bin Sinan al-Rahawi laysa bihadithihi ba'sun. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari kata, Abu Farwah Yazid bin Sinan ni hadisnya tidak mengapa, tidak ada masalah, illa riwayat ibnihi Muhammadin anhu, kecuali kena jaga satu sanad, iaitu riwayat anak dia Muhammad, riwayat daripada dia. Fa innahu yarwi anhu manakhira. Tabiat dia, keadaan anak dia Muhammad tu, biasanya dia riwayat daripadanya, daripada ayah dia tu, hadis-hadis munkar tu.
حدثنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن jahir, suara keras, yang baca Quran dengan suara keras, kal jahiri bis sadaqati, seolah-olah yang menzahirkan dengan sedekah. Maksudnya sedekah dengan cara orang nampak, wal musirru bil qur'ani, dan yang sembunyikan bacaan Quran itu, baca perlahan, kal musirri bis sadaqati, seolah-olah orang sembunyikan sedekah. Hadza haditsun hasanun gharibun, wa ma'na hadzal hadits anna alladhi yusirru bi qira'ati al-Qur'ani afdalu min alladhi yajharu bi qira'ati al-Qur'ani. Jadi maksud hadis ni hendak menyatakan bahawa orang yang sembunyi bacaan Quran tu, maknanya baca perlahan, orang tak dengar, orang tak tahu, baca seorang diri senyap-senyap, itu afdalu. Afdalu apa makna? Aksaru sawaban indallah, banyak pahala di sisi Allah, berbanding dengan orang yang baca Quran dengan suara tinggi, baca kuat. Sebab apa? Yang baca perlahan tu dapat pahala banyak. Lianna sadaqatas sirri afdalu inda ahli ilmi min sadaqatil alaniyah. Kerana sedekah sembunyi itu lebih banyak pahala di sisi ulama berbanding dengan sedekah yang terang-terang. Wa innama ma'na hadza inda ahli ilmi likai ya'mana rajulu minal ujbi, dan hanya mengambil maksud ini di sisi ulama. Maksudnya alladhi yusirru bi qira'atil Quran tu afdal, ambil maksud begini di sisi ulama disebabkan seseorang terasa aman daripada ujub bila baca perlahan tu. Ujub, apa nama, sikap mazmumah tidak masuk dalam diri dia. Lianna alladhi yusirru bil amali la yakhafu alaihi bil ujbi, orang amal dengan cara sembunyi itu tidak perlu bimbang ujub atas dia. Ma yakhafu alaihi fil alaniyah, dosa dibimbang di atas orang tu kerana zahirkan amalan tu. Babun, insyaallah sambung. Haddatsana Salih bin Abdullah, sambung situ. Jadi banyak riwayat berkenaan dengan Quran ni dalam Tirmizi. Jadi Sunan Tirmizi ni, kalaulah tidak masuk hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi dia, ataupun tidak ambil riwayat-riwayat daripada rawi majhul dan sebagainya, darajat Sunan Tirmizi akan sama dengan Bukhari. Bukhari jami' sahih, Tirmizi jami' sama dengan Bukhari, tapi tidak sahih. Jadi Sunan sahih ni semua sanad sahih saja dalam kitab tu. Sunan ni susun hadis mengikut tertib fiqhiyah, itu sunan. Jadi Imam Tirmizi, dia keikhlasan dia kita boleh nampak daripada susunan kitab dia. Dia bukan tak tahu hadis sahih, setiap bab dia boleh masuk sangat hadis sahih. Kalau dia masuk, kitab dia
sama tinggi darjat dengan kitab Sahih Bukhari. Imam-imam dulu bukan cari nama, bukan berebut nama, tidak nak glamour, bukan nak masyhur, mereka khidmat agama. Jadi bila Imam Bukhari dah buat Bukhari, cara ijtihad daripada hadis dah ada di situ. Bila Imam Muslim dah susun kitab Sahih Muslim, dalam tu dah ada penyusunan perhimpunan sanad-sanad sahih bagi satu-satu hadis. Satu bidang pula di situ. Imam Abu Dawud pula dah susun Sunan Abi Dawud masa tu. Cara Imam Abu Dawud susun ni, dia mengemukakan riwayat-riwayat yang menjadi dalil bagi fuqaha. Dia kemuka dalil-dalil. Jadi hadis-hadis dalam Sunan Abu Dawud ni bagaikan dalil bagi fuqaha sebelum dia. Jadi satu cara. Imam Nasa'i pula dah tulis cara dia Bayanul Illah, satu cara. Jadi Imam Tirmizi nampak 4 cara bagi hadis dah ada, satu lagi perlu. Dia nampak apa dia nampak tu? Perlu himpun mazhab-mazhab keluar daripada hadis tu. Dia bawa Sunan Tirmizi dengan cara Bayanul Mazahib. Dia bawa hadis nyata mazhab-mazhab, terkadang pak mazhab dia sebut, kadang dia sebut hadis ni diamal oleh Imam Syafi'i, pegangan mazhab mana, khilaf hadis tu imam mana pula pegang. Tujuan utama dia Bayanul Mazahib. Jadi masing-masing imam-imam hadis ada tujuan tertentu menyusun kitab-kitab ni, kitab-kitab hadis ni. Jadi Imam Tirmizi dia nampak perlu Bayanul Mazahib. Bila Bayanul Mazahib, dalam mazhab ni ada beramal dengan hadis sahih, ada juga amal hadis hasan, ada juga imam amal hadis dhaif. Dhaif tu dhaif boleh amal. Jadi sebab tu ulama muhaddisin kata hadis hasan ada dalam Sunan Tirmizi ni asalnya daripada dhaif naik darajat hasan li ghairihi itu. Maknanya itu menunjukkan hadis dhaif tu boleh amal. Jadi kadang Imam Tirmizi sendiri tulis qala Abu Isa hadza haditsun hasanun. Kemudian dia tulis walaysa isnaduhu bidzakal qawi. Tadi kita baca dah kan istilah tu. Dia tulis mula-mula kata hasan, lepas tu jumlah tu nyatakan hadis tu dhaif. Macam mana kita nak faham? Imam Tirmizi buat pening kita pula. Bila kita pening, kita kata Imam Tirmizi tak betul, kita lah betul. Imam Tirmizi salah. Apa mula kata hasan, lepas ni laisa bizakal qawi pula. Di situ kita kena faham asal sanad tu memang dhaif, disebabkan ada sokongan tarik lain. Dhaif tu dah naik darajat hasan li ghairihi. Itu Imam Tirmizi sebut qala Abu Isa hadza haditsun hasanun, tu maksud begitu. Jadi boleh dikatakan hadis-hadis dhaif ada dalam kitab Sunan Tirmizi di sisi Imam Tirmizi, dan juga di sisi imam-imam muhaddisin dikira hasan li ghairihi. Bila hasan li ghairihi yu'malu fil fadail wa yuhtajju fil ahkam. Dalam fadail tu pejam mata boleh amal. Muhaddisin tidak teliti sangat sanad dhaif dalam bab fadail amalan tu, tak apa amal. Muhaddisin kata tak perlu periksa teliti amal, sebab
hadis-hadis kelebihan ni galakkan umat rajin untuk buat ibadat, untuk buat amal, bagi peringatan supaya mengelak daripada kejahatan. Itu tidak ada masalah. Sanad dhaif pun boleh amal, yang betul-betul nak sanad sahih. Itu dalam hukum ahkam, dalam bab tafsir halal haram, itu mau hadis mutawatir, hadis hasan, itu lain. Jadi imam hadis di situ akan teliti sanad, akan periksa dengan kuat. Sebab dalam kitab tafsir tak boleh salah tafsir, halal haram tak boleh tukar, akan bahaya. Salah amal dengan hadis, salah hukum, mereka teliti. Jadi sebab tu imam-imam dulu masing-masing ada tujuan mereka menyusun kitab. Jadi selepas daripada Imam Kutubus Sittah muncul Imam Baihaqi. Mungkin saya dah bagi tahu dah dulu. Imam Baihaqi muncul, susun kitab Sunan Baihaqi. Baihaqi itu Sunan Baihaqi As-Sunanul Kubra, bukan Sughra. Sughra ada 2 jilid saja. As-Sunanul Kubra ni tebal 3 jari ada. Ada satu kali saya jumpa satu 9 buah kitab, tebal 3 jari. Hadis saja, tak ada rawahul Bukhari ke, syarah hadis ke, tak ada. Hadis saja, 9 buah kitab, tebal 3 jari. Itu hadis dalam tu Imam Baihaqi menyusun sebagai dalil ijtihad Imam Syafi'i. Kita nak cari dalil hadis ijtihad Imam Syafi'i, jangan cari dalam Bukhari. Kita dah masyhur dengan Bukhari. Cari dalam Bukhari tak jumpa, cepat mulut kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i salah. Kita cari tak jumpa hadis dalam Sahih Bukhari, dia ambil mana hukum ni. Gitu orang sekarang ni. Jadi bodoh sendiri tak nampak, bodohkan imam. Begitulah cara kita sekarang ni. Jadi kita nak dalil ijtihad Imam Syafi'i, cari dalam kitab Sunan Baihaqi, Sunan Kubra Baihaqi, situ akan jumpa insya-Allah. Begitulah. Perlu banyak kitab hadis kita belajar, ambil tahu, barulah kita akan nampak hadis tu. Baru nampak, bukan jadi muhaddis, bukan jadi hafizul hadis, bukan jadi imam mujtahid. Sekarang ni baru belajar hadis, boleh sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu, 3-4 istilah tu, anggap diri lebih hebat daripada imam mujtahid. Imam pemazhab pun lekeh lagi, dia lebih pandai. Boleh kritik lagi imam tu salah, imam ni betul, dia boleh buat keputusan. Itu semua boleh bawa ke arah fitnah dan kesesatan. Jadi kita belajar halusi dengan cara betul, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada segala jenis kekeliruan dan fitnah. Wallahu a'lam.